Assalamualaikum dan hai, kami dari kumpulan 10 dan tajuk bagi projek logik model kami ialah kempen isu gangguan seksual. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 9 orang. Pertama, Nur Fatini Amira binti Sa'id, Syazina Najwa binti Abdul Razak, Rashidah Arisha binti Rashid, Nur Alia Fatimah binti Muhammad Nizam, dan saya sendiri Natasha binti Nasharuddin, Nurul Izzah binti Sharif, Faiza Maisara binti Jamahat, Farah Nabila binti Muhammad Roslan, dan Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nabila binti Muhammad Roslan dan saya akan menerangkan tentang apakah itu gangguan seksual. Gangguan seksual terdiri daripada 5 kategori iaitu lisan, isyarat atau bukan lisan, visual, psikologi dan fizikal. Bagi gangguan seksual berbentuk lisan, terdiri daripada kata-kata, komen, gurauan, pusikan bunyi, soalan berbentuk ancaman dan cadangan seksual. Bagi isyarat atau bukan lisan, ialah pandangan atau kerlingan membayangkan sesuatu niat atau keinginan, menjilat bibir, memegang atau memakan makanan dengan cara menggoda, isyarat tangan atau bahasa isyarat membayangkan perlakuan seks atau tingkah laku mengorat secara berterusan. Bagi gangguan seksual berbentuk visual adalah bahan-bahan lucah, melukis gambar lucah, menulis surat berunsur seksual, mendedahkan bahagian sulit yang tidak sepatutnya didedahkan. Seterusnya bagi bahagian psikologi, iaitu mengulangi jemputan sosial yang telah tidak diterima, memujuk rayu berterusan untuk keluar bersama atau untuk bercumbuan. Manakala bagi fizikal adalah seperti sentuhan tidak diingini, menepuk, mencubit, mengusap, menggesel badan, memeluk, mencium dan serangan seksual secara fizikal. Assalamualaikum, nama saya Faiza Maisarah binti Jumaat. Saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah dan objektif bagi kempen ini. Penyataan masalah yang pertama ialah gangguan seksual telah menjadi sesuatu isu yang kerap berlaku di Malaysia. Sepanjang tempoh 4 tahun, iaitu dari 2018 sehingga 2021, telah terdapat sebanyak 11,914 kes yang telah dilaporkan mengenai gangguan seksual. Malah terdapat juga banyak kes yang tidak pernah dilaporkan kerana mangsa berasa takut ataupun mereka ini telah diancam oleh pelaku. Penyataan masalah yang kedua, gangguan seksual ini merupakan sesuatu yang berlaku di pelbagai kawasan termasuk tempat awam seperti tempat pekerjaan, persekolahan dan rekreasi. Hal ini telah menyebabkan banyak mangsa takut untuk melawat kawasan ini kerana mereka telah pernah mengalami gangguan seksual di kawasan ini. Seharusnya tempat-tempat ini menjadi zon bebas gangguan seksual dan orang ramai tidak perlu takut untuk melawat tempat-tempat ini. Masalah yang ketiga ialah kebanyakan mangsa gangguan seksual ini rasa takut dan mereka juga tidak tahu cara untuk meminta bantuan atau membuat laporan. Kebanyakan mangsa mereka takut untuk membuat laporan kerana mereka takut masyarakat akan mencemuh mereka. Jadi kebanyakan mereka ini mengambil keputusan untuk berdiam diri sahaja. Seharusnya para mangsa tidak perlu berasa takut, malah mereka juga harus dilayan baik oleh masyarakat. Dengan membuat laporan, si pelaku boleh dikesan dan dihukum mengikut undang-undang. Kempen ini mempunyai 2 objektif, iaitu menyediakan platform bagi mangsa gangguan seksual dan memberi pendedahan mengenai gangguan seksual kepada orang ramai. Platform yang akan disediakan ini ialah bagi membimbing mangsa untuk membuat laporan mengikut tata cara yang betul. Dengan cara ini, mangsa boleh bersiap sedia untuk menyediakan butiran-butiran penting untuk membuat laporan. Malah, mangsa juga tidak perlu berasa takut untuk membuat laporan mengenai gangguan seksual yang mereka alami. Yang kedua,
Kempen ini berobjektif untuk memberi pendedahan mengenai gangguan seksual kepada orang ramai. Dengan menggunakan sosial media sebagai platform utama untuk memberi pendedahan, kempen ini dapat tersebar dengan cepat dan pantas kepada orang ramai. Pendedahan ini dapat melahirkan masyarakat yang lebih berwaspada mengenai isu gangguan seksual ini. Dengan cara ini, pelaku akan merasa takut untuk melakukan jenayah ini. Saya, Syazia Najwa, akan menerangkan mengenai cadangan ide inovasi sosial berkenaan dengan penglibatan. Bagi memastikan matlamat projek ini tercapai, elemen utama yang paling penting adalah mengenal pasti pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana penglibatan mereka dapat menjayakan program ini. Antara pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini adalah majikan. Di Malaysia, kebanyakan kes gangguan seksual ini berlaku di tempat kerja. Oleh itu, majikan memainkan peranan penting dalam memastikan kebajikan pekerja mereka terjaga dan tidak mengambil ringan terhadap isu ini. Mereka perlulah mengambil tindakan segera seperti mengenakan tindakan tata tertib kepada pekerja yang melakukan gangguan kepada pekerja yang lain. Antara pihak lain yang terlibat adalah kaunselor. Kaunselor berperanan untuk membantu mangsa berasa tenang dan memberanikan diri untuk membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta PDRN merupakan antara pihak yang terpenting dalam memastikan kejayaan kempen ini dan memastikan isu ini dapat ditangani. Kedua pihak ini perlu peka dan memastikan sekiranya terdapat aduan mengenai kes gangguan seksual ini, undang-undang yang setimpal akan dikenakan terhadap si pelaku dan nasib mangsa-mangsa ini akan terbela. Antara kumpulan sasaran dari kempen ini adalah pekerja, pelajar sekolah dan juga pelajar IPT. Saya Alia. Mengenai kelestarian, saya akan menerangkan tentang bagaimana organisasi kami mengekalkan keberadaan dalam industri dan bagaimana kami membantu komuniti secara berterusan. Organisasi kami menjalankan pelbagai aktiviti yang memberi kesedaran serta pencerahan tentang isu-isu gangguan seksual. Aktiviti-aktiviti ini secara tidak langsung akan membantu organisasi kami untuk terus kekal dalam industri ini. Kenapa? Kerana aktiviti-aktiviti yang kami jalankan akan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya menangani isu-isu gangguan seksual. Apabila mereka mempunyai kesedaran ini, ia akan mendorong mereka untuk lebih aktif melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sebegini, iaitu seperti aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh organisasi kami. Oleh itu, perkara ini dan aktiviti-aktiviti ini secara tidak langsung akan membantu organisasi kami untuk terus kekal dalam industri ini. Antara aktiviti-aktiviti kesedaran yang organisasi kami jalankan adalah menjalankan kempen kesedaran, ceramah, iklan digital di tempat awam dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain. Nama saya Rashida Alisha. Saya akan membentangkan bagaimana organisasi kami disusun. Organisasi ialah salah satu unit sosial yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Setiap ahli kumpulan mempunyai tugasan dan bahagian masing-masing dalam menjayakan dan membangunkan kempen ini. Struktur organisasi ini dibentuk bagi memudahkan proses perjalanan projek agar menjadi lebih lancar dan sempurna. Struktur organisasi yang teratur dapat membolehkan aliran komunikasi yang lebih baik di antara ahli kumpulan. Organisasi ini akan dibahagi kepada dua bahagian, iaitu organisasi projek dan juga organisasi laman web. Pembahagian kerja dibahagi dengan teliti dan bergantung kepada kemampuan bekerja ahli kumpulan. Yang pertama, organisasi projek. Projek ini diketuai oleh Natasha binti Nasharuddin sebagai pengarah program, Nurul Izzah binti Sharif sebagai timbalan pengarah program, Faizah Maisarah binti Jemaat Elias Jumaat sebagai bendahari, Farah Nabila binti Muhammad Ruslan sebagai ketua dokumentasi,
dan juga Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Rusli sebagai Ketua Data dan Informasi. Seterusnya, organisasi laman web. Sistem laman web ini diketuai oleh Shazia Najwa binti Abdul Razak sebagai projek arkitek, Nur Fatini Amirah binti Saad sebagai sistem analis, Rashidah Arisha binti Rashid sebagai UI UX designer, Nur Alia Fatimah binti Muhammad Nizam sebagai web developer, dan akhir sekali sistem testing. Sistem testing ini akan dijalankan oleh orang awam. Saya akan menerangkan tentang kreativiti kempen yang kami jalankan ini. Okey, terdapat beberapa aktiviti yang sudah dijalankan dan bakal dijalankan dalam memperluaskan lagi kempen kesedaran tentang isu gangguan seksual yang sekarang ini melanda di dunia ini. Antara aktiviti yang diadakan ialah pembangunan laman web yang memfokuskan tentang kesedaran gangguan seksual. Laman web ini akan memfokuskan tentang bantuan yang boleh disalurkan kepada mangsa-mangsa gangguan ini bagi mendapatkan bantuan sokongan emosi dan mental. Seperti yang kita tahu, mangsa-mangsa ini kadang-kadang tidak tahu bagaimana ingin meminta bantuan. Jadi, dengan adanya laman web ini, mungkin serba sedikit dapat membantu mereka. Okey, selain daripada itu, laman web ini juga akan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada semua golongan tentang isu gangguan seksual yang semakin berluasa pada masa ini. Berbanding dengan penyelesaian yang pernah dilakukan sebelum ini, kesedaran ini tidak dapat tersebar luas oleh kerana hanya kempen secara fizikal sahaja yang sering diadakan oleh pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan. Oleh kerana itu, hanya masyarakat yang menyertai kempen itu sahaja yang ada kesedaran yang lebih meluas berbanding dengan yang lain. Okay. Selain itu, periklanan digital tentang kempen kesedaran di kawasan tumpuan ramai. Ia bertujuan untuk menambahkan lagi pengetahuan dan kesedaran masyarakat agar isu ini dapat dibendung dan tidak berleluasa lagi. Antara aktiviti lain yang dapat dijalankan untuk membendung isu gangguan seksual ini adalah melalui penghasilan video kesedaran isu gangguan seksual. Video ini akan menerangkan tentang keburukan masalah gangguan seksual terhadap individu, masyarakat, bangsa dan negara. Selain daripada itu, video ini juga terkandung cara-cara untuk mangsa gangguan seksual ini untuk mendapatkan bantuan daripada pihak berkuasa. Ini adalah kerana kebanyakan mangsa gangguan ini tidak tahu di mana mereka boleh mendapatkan bantuan yang sewajarnya oleh kerana tiada dorongan yang disalurkan oleh pihak yang berkenaan. Jadi, dengan aktiviti yang akan diadakan ini, serba sedikit dapat membantu mangsa gangguan seksual ini untuk mendapatkan bantuan dan akan menambahkan lagi kesedaran kepada masyarakat setempat. Saya Natasha Binti Nasruddin dan saya akan bercakap mengenai kesan jangka panjang. Bagi apa yang pertama dah tiada lagi isu gangguan seksual. Harapan ini adalah satu harapan yang agak mustahil untuk dipenuhi daripada kempen ini. Walaupun jangka satu agak mustahil dicapai, sekiranya kempen ini dijalankan secara berkala dan kerajaan serta pihak NGO lain bekerjasama fokus dalam jaga kempen ini, tak mustahil jangka ini mampu dicapai. Hal ini kerana sekiranya rakyat Malaysia didedahkan dengan kes-kes gangguan seksual yang telah berlaku di Malaysia, pasti ianya mampu meningkatkan kesedaran mereka mengenai isu gangguan seksual ini. Sebagai contoh, daripada kempen tersebut, pihak netizen dapat mengetahui kes daripada sudut pandangan mangsa kes gangguan seksual itu sendiri, seperti perasaan dan kesan yang mereka perlu hadapi. Baiklah, seterusnya adalah golongan wanita akan merasa lebih selamat. Dari hasil kajian daripada Abdul Aziz yang menekankan mengenai isu gangguan seksual ini, dia mendapati bahawa skor min responden dalam kalangan wanita iaitu 13.7 adalah lebih tinggi berbanding skor lelaki iaitu 10.7. Hal ini menunjukkan bahawa golongan wanita adalah lebih sensitif terhadap isu gangguan seksual ini, sama ada dari bentuk lisan, isyarat, fizikal, psikologi dan visual lah.
Jadi, kempen kesedaran isu gangguan seksual ni harap dapat beri impak yang bagus kepada golongan wanita seperti mereka dapat merasakan semata mereka lebih terjamin walau di mana saja mereka berada. Saya akan paskan kepada speaker seterusnya. Saya Nurul Izzah akan menerangkan tentang kesan jangka pendek. Kesan jangka pendek yang pertama adalah isu gangguan seksual ini akan menjadi isu yang dipandang serius oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan pihak NGO seperti ceramah, kempen kesedaran dan iklan digital yang dilakukan di tempat awam akan memberi kesedaran kepada masyarakat. Dan mereka akan memandang isu gangguan seksual ini sebagai satu isu yang besar dan harus diberatkan oleh semua orang, bukan sahaja kepada mereka yang sudah dewasa, tetapi juga kepada anak-anak muda seperti pelajar institusi tinggi dan pelajar sekolah. Kesan jangka pendek yang kedua adalah untuk memberi dorongan dan kekuatan kepada masyarakat, terutamanya kepada pemangsa gangguan seksual untuk membuat laporan polis sekiranya berlaku gangguan seksual. Masyarakat yang mempunyai kesedaran tentang isu ini akan membuatkan pemangsa gangguan seksual akan menjadi lebih berani untuk membuat laporan kerana mereka sedar perkara ini bukanlah satu perkara yang memalukan, tetapi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Kesan yang seterusnya adalah masyarakat akan mudah mendapat info yang terkini tentang isu gangguan seksual yang berlaku. Info-info yang dipaparkan di surat khabar dan internet akan membuatkan masyarakat, khususnya wanita, untuk lebih berhati-hati dan membawa alat perlindungan diri ke mana sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulkarnain ingin membentangkan sedikit tentang kesan jangka sederhana. Kesan jangka sederhana yang pertama ialah masyarakat, terutamanya golongan wanita, tidak perlu risau untuk bekerja. Hal ini kerana kesedaran terhadap isu gangguan seksual yang semakin tinggi dan lebih serius. Pandangan yang serius ini membantu masyarakat menyedari bahawa kegiatan ini adalah salah dan menyatukan hati masyarakat untuk bersama-sama melindungi golongan rendah seperti wanita. Seterusnya, pesalah yang melakukan gangguan seksual dapat diberikan hukuman. Kerana kesedaran yang serius ini membantu mangsa berani melaporkan kepada pihak polis dan secara tidak langsung meningkatkan tahap kesedaran dalam masyarakat. Putaran ini berlaku sentiasa untuk menjadikan masyarakat lebih aman dan damai. Kesimpulan bagi kempen kesedaran gangguan seksual ini adalah harapan agar orang awam mengambil cakna tentang isu gangguan seksual dan masyarakat mampu untuk bertindak dengan kadar segera melalui saluran yang betul jika gangguan ini berlaku kepada mereka maupun orang sekeliling mereka. Selain itu adalah harapan agar kes gangguan seksual di Malaysia akan berkurang dari masa ke semasa dengan adanya hukuman setimpal dan sewajarnya kepada pelaku. Jadi dengan ini Malaysia bakal mewujudkan suasana negara sihat dan selamat daripada sebarang ancaman berbentuk seksual kepada rakyatnya. Sekian, terima kasih daripada kami.